Jadi sekarang kita akan berkongsi kepada anda seperti mana yang saya cakap sebentar tadi, ini berkaitan dengan wabak polio yang mana pada tahun 2019 Malaysia dikejutkan dengan kejadian kes polio di Sabah dan juga baru-baru ini pada 11 September 2021 Yang Berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin telah pun mengisytiharkan wabak polio telah pun berjaya ditamatkan di Malaysia. Jadi untuk kita merungkai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Jamiatul Aida Mat Sani menerusi talian Skype, iaitu pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah doktor. Jadi tadi saya dah terangkan sedikit apakah yang terjadi di Malaysia mengenai wabak polio. Mungkin doktor boleh sebagai mukadimahnya, apakah itu sebenarnya wabak polio? Okey, terima kasih ya. Wabak polio ini sebenarnya adalah satu penyakit ya. Penyakit polio ini adalah satu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh jangkitan virus polio. Okey, jadi jangkitan virus polio ini boleh menyebabkan satu gejala yang amat kita risaukan, iaitu kelumpuhan secara tiba-tiba dan kelumpuhan itu boleh berlaku di mana-mana organ dan sekiranya ia menyerang sistem saraf, katakanlah kaki, jadi kaki akan jadi lumpuh. Kalau dia serang sistem saraf di tangan, tangan dia jadi lumpuh. Yang paling kita risaukan sekiranya ia menyerang sistem saraf di paru-paru, maka paru-paru akan berhenti untuk berfungsi dan ia boleh menyebabkan maut lah. Okey, jadi pada tahun 2019 masa wabak polio ini berlaku sepanjang wabak polio ini berlaku, kita telah mencatatkan 4 kes polio, semuanya di kalangan kanak-kanak dan semuanya berlaku di Sabah dan pada waktu kanak-kanak tersebut dijangkiti umur mereka yang paling muda adalah 3 bulan. Kita ada 3 kes yang berumur 3 tahun, 8 tahun dan juga 11 tahun dan kes polio yang terakhir yang dicatatkan telah pun mengalami gejala kelumpuhan bermula pada 18 Januari 2020. Jadi setelah lebih daripada setahun kes tersebut berlaku. Dan keempat-empat kes polio yang dicatatkan ini sama ada mereka tiada langsung imunisasi polio, tak pernah dapat vaksin polio ketika mereka mula dijangkiti, ataupun tidak lengkap vaksin polio ketika mereka mula dijangkiti Jadi itulah wabak yang telah berlaku di Malaysia dan kita harapkan selepas ini tidak lagi berlaku wabak polio di Malaysia. Mungkin doktor boleh terangkan bagaimana dan mengapa wabak ini boleh berlaku dan juga menyerang kanak-kanak ini? Okey. Jadi wabak polio ini virus polio ini dia menyerang seseorang yang tiada perlindungan terhadap polio dia tiada imuniti terhadap polio. Dan di Malaysia walaupun kita ada beri vaksin polio, tetapi masih lagi ada kawasan-kawasan di mana liputan imunisasi polio itu masih lagi rendah. Okey, jadi apa yang berlaku di Sabah, memang kes-kes ini berlaku di kalangan kanak-kanak yang tinggal di kawasan di mana di situ liputan imunisasi polio adalah rendah. Jadi apabila ada virus polio di dalam persekitaran, amat mudah untuk virus tersebut untuk mencari seseorang untuk dijangkiti Jadi virus ini memang cantik dia hanya boleh menjangkiti seseorang sekiranya ada seseorang yang boleh dijangkiti. Kalau ada virus saja tetapi semua orang terlindung daripada jangkitan polio. Kalau semua orang ada imuniti terhadap polio, maka jangkitan itu tidak boleh berlaku. Jadi ada 3 keadaan di mana sesuatu penyakit itu boleh berlaku. Dia kena ada orang yang boleh dijangkiti, dia perlu ada virus yang menjangkiti, dan juga dia perlu ada satu keadaan ataupun satu situasi yang mana menemukan virus tersebut dengan orang yang boleh dijangkiti. Jadi secara kesimpulannya ataupun secara ringkasnya, satu wabak polio itu boleh berlaku sekiranya di kawasan tersebut ada orang untuk dijangkiti. Jadi itulah yang telah berlaku di Sabah. Apabila masuknya virus polio, kita punya hipotesis pada waktu itu adalah virus tersebut masuk daripada negara jiran, masuk daripada Filipina. Kerana bila kita periksa virus polio yang menjangkiti 4 kes di Sabah tersebut,
virus tersebut mempunyai kaitan genetik dengan virus polio yang telah ditemui di Filipina. Jadi mereka adalah virus yang sama yang telah menjangkiti kanak-kanak di Sabah lah. Di peringkat dunia, adakah wabak polio ini masih lagi dilaporkan banyak di negara-negara selain daripada Malaysia ini, Doktor? Ya, betul. Di dunia masih ada lagi 2 negara yang masih lagi apa yang kita panggil endemik polio. Polio masih lagi ada di negara tersebut dan terus menjangkiti kanak-kanak di negara tersebut. Jadi 2 negara tersebut adalah Pakistan dan juga Afghanistan. Hanya 2 negara ini yang masih lagi melaporkan jangkitan virus polio liar. Negara lain semua dah tak ada. Jadi pada tahun 2020 di Pakistan ada 84 kes jangkitan virus polio liar, manakala di Afghanistan ada 56 kes. Yang alhamdulillah pada tahun ini sehingga 19 Oktober di Pakistan dan juga di Afghanistan masing-masing melaporkan hanya 1 kes virus polio liar sahaja. Jadi harapan kita semoga bukan sahaja Malaysia yang kekal bebas polio, tapi kita nak di dalam dunia satu dunia tiada lagi kes polio supaya kita dapat satu dunia ni dapat bebas daripada jangkitan polio. Jadi berdasarkan situasi wabak polio di peringkat dunia, di peringkat Malaysia, adakah kita masih berisiko lagi untuk menerima serangan wabak ini? Ya, selagi ada virus polio di mana-mana tempat di dunia ini, maka Malaysia akan kekal berisiko untuk mendapat jangkitan polio. Kita tahu sekarang dunia ini adalah dunia tanpa sempadan. Jadi orang bergerak ke mana-mana. Kita dah ada kapal terbang, kita boleh pergi ke mana-mana dengan mudah. Dalam masa satu hari, siapa daripada Pakistan, daripada Afghanistan boleh sahaja masuk ke Malaysia, kan? Jadi terutama sekali bila sekarang keadaan COVID-19 di dunia semakin baik, jadi banyak negara yang telah membuka sempadan mereka, jadi pergerakan akan bertambah rancak semula dan selagi ada virus polio di dunia, maka pada bila-bila masa sahaja Malaysia masih lagi boleh diancam jangkitan wabak polio. Jadi itulah yang kita risaukan. Jadi terutama sekali di kawasan-kawasan di mana masih lagi ada individu-individu yang belum lagi menerima vaksin polio, maka mereka akan kekal berisiko walaupun kalau mereka berada di Malaysia, mereka berisiko untuk mendapat jangkitan polio di Malaysia sekiranya masuk virus tersebut ke dalam negara, dan sekiranya mereka keluar daripada negara Malaysia, mereka pergi ke kawasan-kawasan yang ada jangkitan polio, maka mereka berisiko untuk dijangkiti, dan apabila mereka pulang ke Malaysia, mereka boleh membawa masuk virus tersebut ke dalam negara kita. Jadi peranan masyarakat untuk memastikan wabak polio ini tidak lagi berlaku di kalangan masyarakat. Apa yang boleh kita lakukan? Okey. Peranan kita amat mudah, ya. Kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai penduduk di Malaysia, apa yang kita perlu pastikan adalah kita nak capai liputan imunisasi polio itu tinggi, ya. Kita nak capai satu liputan yang tinggi dan kita nak kekalkan liputan tersebut pada tahap yang tinggi. Di Malaysia, sasaran liputan imunisasi polio kita adalah pada tahap 95%. Ya, jadi dengan tahap 95% tahap liputan yang tinggi tersebut, walaupun masuk virus polio ke dalam negara, maka virus polio tersebut susah nak mencari seseorang untuk dijangkiti. Jadi kita dapat elaklah daripada wabak polio daripada berlaku sekali lagi. Itu adalah peranan kita sebagai rakyat Malaysia. Peranan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah kami akan pastikan bahawa kita lakukan surveillance, ya, untuk polio. Jadi surveillance untuk polio ni kita jalankan 2 jenis lah. Satu, kita buat surveillance case acute flaccid paralysis, ya. Acute flaccid paralysis ni adalah satu keadaan di mana seseorang kanak-kanak itu mengalami gejala seakan-akan polio. Jadi sekiranya ada kes-kes sebegini, kita akan periksa kanak-kanak tersebut, kita akan ambil sampel daripada kanak-kanak tersebut dan kita akan periksa sampel tersebut sama ada atau tidak virus polio di dalam sampel tersebut. Jadi ini semua kita nak pastikan bahawa sekiranya ada sesiapa yang bergejala, ia bukan disebabkan oleh jangkitan polio. Selain daripada itu, Kementerian Kesihatan juga mengambil sampel-sampel daripada persekitaran. Kita ambil sampel air kumbahan dan kita periksa sama ada dalam sampel air kumbahan itu ada atau tidak virus polio. Jadi kedua-dua surveillance ini kita jalankan untuk pastikan bahawa Malaysia
kekal bebas polio, dan ia menjadi satu bukti yang kita tunjukkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia bahawa Malaysia kekal bebas polio. Itu dia, buah fikir mengenai polio. Adakah Malaysia masih berisiko? Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Jamiatul Aida Matsani, iaitu pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini Syuhaida akan bersama dengan anda dalam Selamat Pagi Malaysia.